Jadi saya akan tekankan berkaitan dengan beberapa subtopik ataupun beberapa tajuk, beberapa teknik macam mana untuk mendapat skor A cemerlang. Pada malam ni saya akan sentuh 4 bahagian. Yang pertama kita akan sentuh bahagian soalan objektif, 40 soalan. Kita nak pastikan semua anak-anak cemerlang, semua pelajar-pelajar yang ada di talian skor sekurang-kurangnya 30 untuk soalan objektif. Kalau kata dapat lebih 30 itu adalah bonus bagi pelajar-pelajar. Bonus bagi pelajar-pelajar. Dan slot yang kedua saya akan sentuh bagaimana panduan untuk menjawab soalan struktur. Bagaimana kita nak skor soalan struktur, sekurang-kurangnya kita mesti dapat 6 ataupun 7. 6 ataupun 7 untuk soalan struktur. Kalau dapat lebih, alhamdulillah itu juga bonus bagi pelajar. Slot yang ketiga saya akan tekankan bagaimana teknik untuk menjawab soalan esei. Bagaimana strategi-strategi untuk menjawab soalan esei. Dan yang terakhir sekali saya nak sentuh sedikit, bukan sedikit. Kalau kebat memang saya nak fokuskan untuk soalan kebat. Dan saya difahamkanlah, difahamkan bukan andaian, bukan spot, bukan apa-apa. Saya difahamkan pada tahun 2023, tak tahulah betul ataupun tidak. Maksimum untuk soalan kebat sebanyak 60 markah. 60 markah untuk soalan kebat. Masya Allah. Masya Allah. Cukup tinggi markah kita. Okey, saya nak tanya sekali lagi, dengar jelas ataupun tidak suara saya sekarang? Dengar. Alhamdulillah. Terima Laila jawab jelas, dengar molek. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Kita akan teruskan. Widih, ada presentation. Okey, jom bangkit bersama anak-anak cemerlang yang ada di talian pada malam ini. Jom kita pastikan, kita pastikan kita semua yang ada di talian mendapat A+ untuk SPM tahun 2023. Kita pastikan, tanamkan dalam diri kita bahawa kita pasti dapat A+ untuk SPM 2023, bukan saja untuk subjek sejarah tetapi juga untuk semua subjek. Kita pastikan istiqomahkan dalam diri kita. Sekarang jam kita pukul 24 minit. 24 minit, pukul 8:04 istiqomahkan dalam diri kita semua. Kita akan pastikan ku genggam A+ untuk SPM tahun 2023. Amin, amin, amin. Sekarang kita ada di talian selama 327 orang. Sama-samalah kita doakan yang ada di talian pada malam ini akan mendapat A+, insya-Allah. Amin. Dan saya minta maaf kepada rakan-rakan saya. Kemungkinan ada rakan-rakan guru yang ada di talian, jika saya didapati melakukan kesilapan ataupun ada kesilapan, tolong tegur, tolong mesej saya, bagi teguran, sebab saya bukanlah insan yang hebat, saya bukanlah cikgu yang hebat, saya adalah cikgu yang biasa-biasa seperti mana rakan-rakan kita semua dah. Okey, kita akan teruskan. Tengok yang pertama. Inilah persoalan yang saya selalu timbulkan. Pergi ke mana-mana sekalipun saya ceramah, di atas talian mana-mana sekalipun saya ceramah, adakah kita bersedia untuk menghadapi perpesaan? Itu persoalan yang pertama. Okey, fikirkanlah dalam diri kita sekarang. Adakah saya sudah bersedia untuk menghadapi perpesaan?
Walaupun ini kita berada dalam talian, dalam secara online, saya akan tanya beberapa soalan. Okay? Adakah kita bersedia menghadapi peperiksaan? Saya tengok ramai rakan-rakan kita pada malam ini. Kita tengok Kimi sedang online. Okay, Kimi. Okay, Muhammad, Jayani, Azrifah yang saya nampak lah. Okay, Iwan, apa semua Adam. Okay, yang saya nampak. Tapi di sini saya nak tanya beberapa soalan. Sebagai satu latihan, sebagai satu. Okay, persediaan untuk pelajar. Okay. Pelajar boleh type. Okay. Boleh tulis di link kita. Adakah anda bersedia untuk menghadapi peperiksaan? Hana jawab tak sedia. Kenapa tak sedia Hana? Masih lagi tak sedia sedangkan beberapa bulan. Okay. Tengok. Yang pertama tolong jawab soalan saya yang pertama. Apakah peranan Gyutai dalam gerakan nasionalisme zaman pendudukan Jepun? Tolong jawab. Siapa dia? Tolong jawab. Okey, Ahmad Nofikri bersedia tapi belum mantap. Okey, jawapan dia D, jawapan D, ada jawapan D. Okey, James jawapan A. Okey, James jawapan A, Dennis jawapan A. Terima kasih yang jawab A. Jawapan dia adalah A. Terima kasih. Bagi tepukan untuk rakan yang telah menjawab dengan jelas, dengan tepat. A. Bermakna yang jawab A untuk soalan pertama, anda telah bersedia. Tetapi sejauh manakah anda bersedia, saya tak tahu. Okay. Kita tengok untuk soalan B. Bersedia ataupun tidak untuk menjawab soalan objektif lepas ni. Okay. Apakah gesah yang berlaku dalam persidangan tersebut? Untuk jawapan nombor 2. Kimi jawab A. Blacktop jawab B. Sila jawab sekarang. Kita uji. Okay. Saya nak uji komandan jawab B. Okay. Dennis jawab B. Okay. Banyak ramai yang jawab B. Okay. Terima kasih. Betul jawapan untuk B. Tepuk untuk dia awak. Okay. Bermakna anda sudah bersedia untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, pelajar telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kita tengok untuk soalan yang ketiga. Okay. Untuk soalan yang ketiga. Siapa boleh jawab? Siapa bersedia? Okey, Afif, saya tolong jawab. Afif, jawab. Bukan jawab saya. Okey, jawapan dia. Apakah peranan? Okey, James jawab D. Semua jawab D. Ramai yang jawab D. Terima kasih. Yes. Okey. Terima kasih. Terima kasih yang jawab D. Tepat sekali jawapan D. Sekarang 3 soalan saya dah sentuh. Okey. Untuk soalan objektif, 3 soalan ramai pelajar yang jawab D. Tepat jawapannya. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Sekarang anda betul-betul bersedia. Okey. Kita tengok. Sekiranya dapat jawab soalan yang keempat, saya doakan semua. Okay, dapat jawab dengan tepat. Okay, anda semua telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kita tengok soalan yang keempat. Jawab soalan yang keempat. Silakan. Jawapan C. C. Aron C. Okay, yang sempat saya baca. Okay, C. Okay, terima kasih. Tepat sekali jawapannya adalah C. Alhamdulillah. Okay. Kita sama-sama sekarang berada di talian seramai 370 orang lebih kurang. Mendoakan semua yang ada di talian pada malam ini seramai 374 orang akan cemerlang untuk jawab peperiksaan soalan objektif. InsyaAllah kita doakan akan dapat sekurang-kurangnya 35 dan ke atas. Sebab kalau tengok kemampuan menjawab sekarang, alhamdulillah, tahniah kepada yang mampu menjawab soalan. Okay? Dan untuk makluman pelajar, di mana-mana sekalipun, saya bukan nak berletih malam ni. Cuma saya nak bagi satu sikit info, satu sikit nasihat daripada seorang guru kepada seorang pelajar, daripada seorang ayah kepada seorang anak, daripada seorang abang kepada seorang adik.
Di mana-mana sekalipun saya pergi tengok kemungkinan yang ada di talian pada malam ini tidak akan berlaku macam ni. Okay? Iaitu dengar saja subjek sejarah. Oh my God, cikgu, I tak minat cikgu subjek sejarah. Cikgu, sorry cikgu, saya tak minat. Mungkin tidak kepada yang ada di talian. Okey, persoalan sekarang. Cikgu tak minat sejarah. Kenapa tak minat cikgu? Okey, sebab terlalu banyak faktor yang saya perlu ingat. Cikgu tak minat sejarah cikgu. Kenapa? Mudah lupa cikgu. Okey. Nurul Izzati suka sejarah. Alhamdulillah. Izzati, tahniah Izzati. Suka sejarah. Okay. Cikgu tak minat sejarah cikgu. Kenapa? Menyebabkan saya jadi boring gila cikgu. Okay. Kenapa boring gila? Okay, sebab tak minat sejarah. Kenapa tak minat sejarah? Mudah lupa cikgu. Kenapa mudah lupa? Terlalu banyak fakta. Malam ini, okay, saya cuba kupaskan sedikit. Okay. Cuba kupaskan sedikit macam mana kita nak memastikan kita minat sejarah. Kita akan skor A sejarah. InsyaAllah kita akan teruskan. Okay. Tengok. Dan di sini untuk makluman pelajar. Untuk makluman pelajar, untuk makluman saja. Tengok, inilah situasi yang berlaku dalam subjek sejarah. Okay, boring, mengantuk, benci, lalas sekali. Okay, sejarah, jom kita pakat tidur berjemaah dalam kelas. Oh my God. No. Kenapa tidak? Sebab sejarah wajib lulus. Yeah? Kenapa tidak? Okay, sebab sejarah wajib dulu. Untuk makluman dan pelajar perlu tahu, pelajar perlu peka, okay, bahawa sejarah wajib lulus. Pelajar gagal sejarah bermakna pelajar tak layak untuk mendapat sijil. Ini telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Pelajar wajib menduduki semua kertas sejarah. Iaitu ada 2 kertas. Wajib menduduki 2 kertas sejarah. Dan mana-mana yang tidak hadir untuk 1 kertas, anda tak layak untuk mendapat sijil. Okay? Tak layak untuk mendapat sijil. Tak kiralah sekarang awak dapat 8 subjek. Semua A+. Okay? Tetapi jika sejarah gagal, anda tak layak untuk mendapat sijil. Mohon perhatian. Mohon ambil kisah anak-anak cermalan yang ada di talian pada malam ni. Mohon sangat-sangat ingat, sejarah wajib lulus. Okay. Kita tengok satu motivasi diri untuk kita. Okay. Untuk saya dan untuk anak-anak yang ada di talian pada malam ni. Gagal SPM. Okay. Gagal SPM. Apakah punca-punca gagal SPM? Yang pertama, kita tengok gagal SPM punca yang pertama. Okey, pelajar suka ponting sekolah. Ponting kelas, ponting sekolah. Dan pelajar juga terlalu leka dengan hiburan. Okey, terlalu leka dengan hiburan. Pelajar juga kuat tidur, dalam kelas tidur, di rumah pun tidur. Masa untuk belajar adalah terhad. Dan satu lagi, inilah yang berlaku. Okay? Pelajar merempit. Okay? Pelajar merempit. Saya tak katakan kepada pelajar lelaki juga. Tengok. Kalau tengok di dalam poster kita tu, ada juga pelajar perempuan merempit. Tetapi dengan saya doakan pada malam ni, yang ada di talian tidak akan wujud, tidak akan berlaku 4 perkara ini. Tidak akan kita ada potensi sekolah, tidak kuat hiburan, tidak kuat tidur, tidak kuat merempit. Kenapa? Yang ada di talian adalah pelajar yang ingin cemerlang. Bukan untuk subjek sejarah saja, tetapi untuk semua subjek. Amin, amin, amin. Kita aminkan doa kita supaya yang ada di talian semuanya adalah cemerlang. Kita tengok seterusnya. Okay? Di sini sikit kita tengok timbulkan satu persoalan. Kenapa ni? Apa sebenarnya yang kita nak tanya sekarang ni? Okay? Cikgu, bagaimana saya nak dapat A? Okay. Itulah yang sering kali
kita fikirkan, macam mana cikgu saya nak dapat A? Okay? Macam mana cikgu saya nak dapat A? Macam mana cikgu saya nak dapat A? Beberapa kali saya ulang. Okay? Saya tanya diri saya sendiri, pelajar tanya diri pelajar sendiri, bagaimana nak dapat A dalam sejarah dan dalam semua subjek. Yang pertama kita akan tengok. Okay? Pelajar perlu tahu cara nak skor sejarah SPM. Okay? Kalau kata pelajar nak lulus, pelajar kena tahu. Okay? Bagaimana skor lulus. Okay? Pelajar nak cemerlang, bagaimana pelajar nak cemerlang. Pelajar kena tahu. Kalau nak lulus, apa yang perlu dibuat. Okay? Kalau kata nak cemerlang, apa yang perlu dibuat. Okay? James jawab, cara menjawab cikgu. Betul James. James, cara menjawab kena tahu bagaimana teknik kita untuk menjawab soalan. Dan untuk itu saya nak ingatkan kepada pelajar, jika nak lulus, jika nak cemerlang, tolong faham kehendak dan kaedah untuk menjawab soalan. Sama ada kertas 1 dan kertas 2. Saya akan bincangkan pada malam ni bagaimana nak jawab soalan. Boleh? Yang kedua, bagaimana kita nak cemerlang, nak lulus, saya akan terangkan juga pada malam ni bagaimana cara untuk menjawab soalan kertas 2. Termasuklah soalan struktur, soalan esei dan juga soalan kebat. InsyaAllah. Yang terakhir, slot yang terakhir, saya akan tunjukkan tundingan untuk soalan SPM pada malam ini. Tundingan untuk SPM iaitu soalan ataupun tajuk-tajuk fokus daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya dah buat analisis, saya dah buat tundingan. InsyaAllah slot yang terakhir sekali saya akan tunjukkan. Bagaimana? Apakah tajuk-tajuk dia? Apakah tajuk-tajuk dia? Saya akan paparkan di skrin. Pelajar boleh pilih sendiri. Pelajar boleh nilai sendiri. Bagaimana? Dan topik mana? Subtopik mana yang dia nak baca? Dia nak fokus pada peperiksaan SPM nanti. Yang kedua, yang ketiga, pelajar kena faham tentang format terkini KSSM. Yang keempat, pelajar mesti dapat bezakan antara kaedah analitik dan juga kaedah holistik dalam menjawab soalan. Yang paling penting, tengok, saya dah sebut yang paling penting, mesti menguasai buku teks 1. Yang kedua, pelajar mesti mempunyai nota yang kemas. Sejarah nota adalah wajib. Sejarah nota adalah wajib bagi saya. Mungkin bagi guru-guru lain pun sama. Dan kita mesti memahami apakah kemungkinan soalan yang bakal ditanya. Dan yang terakhir sekali, pelajar mestilah sentiasa menjawab latihan tubi. Ataupun soalan-soalan yang berbentuk peperiksaan, yang berorientasikan peperiksaan. Itu adalah yang kita perlu tahu sejarah. Tengok, ini adalah andaian-andaian permarkahan. Andaian-andaian permarkahan bagaimana kalau kita nak dapat A. Macam mana kalau kita nak dapat E sahaja. Adakah yang ada di talian pada malam ini hanya untuk dapatkan E sahaja dalam peperiksaan? Oh, tidak. Adakah hanya nak lulus saja? Tengok, kalau kita nak lulus, kita betul 56 hingga 63, insya-Allah dah lulus, dah dapat E. Tengok. Tetapi pada malam ini, pada malam ini, kita nak pastikan, saya nak pastikan, yang ada di talian mesti dapat ini. Mesti dapat yang saya kurungkan yang kedua ini, mesti dapat, semua dapat A tolak ataupun E solid ataupun A plus. Kita pastikan diri kita berada di level ini.
Kita pastikan berada di level ini. Okey. Aliyatul Wafa nak A. Okey. Nak A tambah. Farah nak A tambah. Amin. 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 Saya doakan semua yang nak A tu akan dapat A. InsyaAllah. Okey. Perkasa SPM kata A. 100% A yang ada di talian. Pihak pentadbir kita mendoakan juga bahawa kita akan dapat A. InsyaAllah. Kiana A. Okay? Nurul nak A. InsyaAllah akan dapat A. Bermakna di sini pelajar-pelajar kita akan dapat 78 hingga 79 adalah lulus dengan cermelang. Okay? Lulus dengan cermelang. Okay. Okay. Kita tengok. Okay. Sejarah SPM untuk kertas 1. Kita akan masuk untuk kertas 1 dulu. Okay. Amar. Amar Hakimi sebut nama cikgu. Okey. Amar dah sebut Amar. Okey. Apabila Amar, okey, apabila saya sebut nama Amar, Amar pastikan dapat A dah. Boleh? Boleh. Okey, untuk sejarah SPM kertas 1, kita tengok. Okey. Apa yang pelajar perlu tahu? Okey. Pelajar perlu tahu format kertas SPM. Format kertas SPM kita ada 40 soalan objektif. Dan daripada 40, pastikan pelajar-pelajar jawab dan betul 35 daripada 40 soalan. Okay? Dan daripada 35 hingga 40 soalan tu, kita tengok aneka pilihan. Aneka pilihan ni adalah bercorak A, B, C, D. Okay? Bermakna kita ada 35 hingga 36 soalan. Aneka pelengkap kita ada 4 hingga 5 soalan sahaja. Okay? 4 hingga 5 soalan saja. Di sini saya nak terangkan kepada pelajar tip-tip untuk menjawab objektif. Okay? Tip untuk menjawab objektif. Kita kena tahu cara dia. Saya memang tahu. Okay? Pelajar mesti dapat jawab soalan objektif. Kenapa? Sebab sudah ada jawapan, sudah ada pilihan jawapan. Tetapi kita nak pastikan pilihan jawapan kita pastikan 35 dan ke atas. Bukan kata jawab semua soalan tetapi hanya dapat 15, 10, okey, ataupun dapat 20. Tak nak. Okey, kita rehat sekejap sebab azam dah. Sekejap, lepas azan kita sambung balik.
Okey, alhamdulillah sesak azam saya akan teruskan. Okey, walaupun terus terang saya cakap okey pada malam ni saya rasa walaupun kurang sihat, saya kurang sihat dan 3-4 adik, tapi kerana anak-anak yang ada di talian kerana nak belajar, kerana nak cemerlang, okey saya usahakan yang terbaik untuk semua. Okey, kita akan teruskan bagaimana tip untuk menjawab kertas satu. Cara yang pertama, tip yang pertama, okey, pelajar hendaklah memahami ataupun mengenal pasti kata tugas soalan dan apakah kehendak soalan. Okey, satu. Baca soalan, kenal pasti kata tugas. Lepas ni saya akan tunjukkan, okey. Saya akan tunjukkan macam mana. Dan yang kedua, okey, saya nak pastikan, kita kena pastikan. Yang kedua, kita kena pastikan cari kata kunci di stimulus ataupun cari kata kunci di soalan. Biasanya akan berlaku dan berlaku. Di soalan, di stimulus sebenarnya sudah membayangkan jawapan kita. Kita akan tengok, saya akan tunjukkan lepas ni. Yang ketiga, yeah, tip objektif yang ketiga, yeah, mohon pelajar, ingat satu perkara ni, ini penting. Singkirkan pilihan jawapan, okay? Singkirkan pilihan jawapan yang anda yakin salah. Ingat, singkirkan. Bila baca soalan, tengok saja soalan. Okay? Tengok soalan, baca A, B, C, D. Okey, C yakin salah. Memang salah. Tolong singkirkan. Boleh. Dan yang keempat, okay? Cari yang keempat, tip yang keempat, mohon pelajar-pelajar jawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Dan tip yang kelima, okay? Pastikan pelajar jawab semua soalan. Pastikan jawab semua soalan. Saya ulang sekali lagi, pastikan jawab semua soalan. Okey, lepas saja jawab soalan, okey, jangan tunggu ketua pengawas. Jangan tunggu pengawas peperiksaan pergi depan pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perhatian kepada semua pelajar, sila semak jawapan anda. Tak perlu dia nak ingatkan kita. Kita ingatkan diri kita sendiri. Jawab semua, tengok, lepas tu ulang balik. Bilang, kira, apakah? Okay? Kita sudah jawab ke semua soalan nombor 1 sehingga nombor 40. Okay? Pastikan jawab soalan. Okay? Semua itu ingatkan saya. Okay? Dan kita akan tengok. Okay. Ini contoh yang pertama soalan dia. Okay. Contoh yang pertama soalan dia. Boleh tak minta bantuan? Minta bantuan yang ada di talian. Saya nak tengok. Saya tengok yang saya nampak sekarang ni. Minta bantuan. Saya bukan nak jawapan. Tapi saya nak minta bantuan apa? Okay. Arifah, saya nampak Arifah. Boleh buka mic Arifah? Arifah jangan malu. Kita nak cemerlang. Pelajar yang berani adalah pelajar yang cemerlang. Arifah, boleh buka mic. Kita menggunakan konsep dua hala. Bercakap. Saya bercakap. Arifah pun bercakap. Arifah boleh buka mic? Siapa berani nak buka mic? Arifah Helmi. Wah, Arifah, you jawab dalam WhatsApp. Okay? Jawab, buka mic Arifah. Takut semua kalau tengok kepada chat tu. Walau ni tak berhenti chat. Okay? Saya tuan. Siapa yang berani jawab? Buka mic cikgu saya, cikgu. Buka sekarang. Cikgu. Saya berani. Saya tak berani. Saya tak berani. Saya tak berani. Saya tak berani. Cakap cikgu. Cikgu saya tak boleh cakap cikgu. Weh dah weh. Cikgu jawapan dia dah weh. Sama apa jawab seorang je. Orang nak seorang je weh. Seorang-seorang je. Aisyah dah buka.
Fairul. Why macam guru? Jawapannya A. Inam nak jawab. Kristina kata Inam nak jawab. Silakan. Saya tunggu sekarang di talian. Cepat. Cikgu, boleh saya jawab? Okey. Boleh. Tok happy lah macam ni. Saya Apakah seorang kepentingan undang-undang dalam serabut lah. Apa pula ni? Si. Okey. Tengok. Saya nak sentuh sikit. Okey. Yang pertama kita tengok. Tadi saya sebut bagaimana untuk menjawab soalan objektif. Kita kena cari kata tugas dia. Yang pertama cari kata tugas dia. Okay. Siapa boleh sebut di mana kata tugas dia? James. Kepentingan. James. Kata tugas dia James. Bukan kata tugas James bukan keamanan James. James kata tugas ni mesti tanda tanya. Apakah? Itu soal Aisyah. Apakah? Jawab sah. Saya cikgu. Hakimi jawab apakah? Terima kasih. Kata tugas apakah? Bila jumpa soalan saja, bila jumpa soalan objektif, cara yang pertama cari kata tugas dulu. Apakah? Dan langkah yang kedua, cari dia punya kata kunci dia iaitu kepentingan undang-undang. Cari apakah kepentingan undang-undang kata kunci. Tadi saya dah sebut langkah yang ketiga, cari kita soalan yang kita perlu singkirkan. Yang pertama. Yang ketiga, singkirkan jawapan yang salah. Tengok contoh yang pertama, saya singkirkan. Kepentingan undang-undang untuk mengelakkan malapetaka, tidak. Kepentingan undang-undang untuk mengukuhkan persahabatan, tidak. Kepentingan undang-undang untuk memajukan negara, tidak. Kepentingan undang-undang untuk menjamin keamanan. Untuk menjamin keamanan. Satu. Yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tengok. Di soalan sudah membayangkan jawapannya. Kita tengok di mana dia punya kata kunci dia, mengapakah kata kunci dia. Dan yang kedua, apa yang kita nak? Kata kunci. Jawab C. Apa yang kita nak yang kedua? Mengeluarkan fatwa. Ini merupakan kata kunci dia. Dan kata kunci fatwa tu, atas tu fatwa ni, fatwa ni sudah membayangkan jawapan. Fatwa dia apa? Mengeluarkan fatwa. Fatwa ni adalah untuk ke arah kebaikan. Tidak ada fatwa yang ke arah keburukan. Manakah yang yang menunjukkan ke arah kebaikan? Mana antara sini yang menunjukkan ke arah kebaikan? Yang positif. Nampak? Siapa nak jawab? Sudah nampak jawapan dia ni? Jawapan dia A. A positif ke? Mencetuskan revolusi agama. B. Cikgu. Saya tak nak jawab. Saya tak nak jawab. Cikgu, saya tak nak jawab. Cikgu B. Ya tu mak. Jawapan dia. Mencetuskan revolusi salah. Jawapan dia salah. B. Yang salah lagi, menyekat pengaruh penjaga salah. Siapa tu kamu Vika tadi? B seru. Alhamdulillah. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau cara yang pertama kita tengok jawapan yang betul-betul salah. Yang kedua, jawapan yang mempunyai nilai yang negatif, tolong singkirkan. Tapi mesti tengok
Okay. Dikaitkan dengan soalan. Okay. Soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga, cara nak jawab yang ketiga, ini soalan yang ketiga kita tengok. Berkaitan dengan, contoh 3 ni, berkaitan dengan keuangan dan perdagangan. Kita tak perlu tanya sebenarnya sabanda apa semua tu. Kalau tengok keuangan dan perdagangan, mestilah dia nak kepada sabanda soalan ni. Kalau kita buang sabanda sekalipun, kita tak tahu jawapan dia. Kalau keuangan dan perdagangan dikaitkan dengan apa? Aiman. Dikaitkan dengan apa? Zulaikha. Dikaitkan dengan A, cukai. Fairat, cukai. Orang tak sempat nak baca cukai. Aliatul cukai. Itu dikaitkan dengan cukai. Kenapa? Di mana? Di mana kunci dia? Kunci dia adalah di keuangan. Kunci dia adalah di perdagangan. Perdagangan takkan dikaitkan dengan rentera, dengan tentera. Maaf, B tu ketua turun rentera, bukan rentera, tentera. Dan kita tengok. Sejarah kertas 1, soalan ada 40 soalan. Minta tolong pelajar-pelajar sekalian, minta tolong anak-anak cermelam yang ada di talian, kita kena sematkan dalam dada kita. Dalam diri kita, target kita nak berapa untuk kertas 1. Target 30. Daryl nak 32. James nak 35. Fairul nak 40. Lee nak 40. 30, 40. Okey, saya nak maklumkan kepada pelajar. Untuk makluman pelajar, diri saya je lah. Saya target untuk diri saya dan target untuk pelajar sekurang-kurangnya 28 markah dah diterima. 28 markah dah diterima. Dah boleh untuk dapat A. Tapi dengan syarat, tengok syarat dia. Kita bolehkah dapatkan 28? Tapi dengan syarat untuk kertas 2, kita dapat 70. 28 campur 70, 98 bahagi 140, insya-Allah kita akan dapat 70 markah. 70% bermakna kita dapat A tolak, A minus. Tapi yang ada pada malam ni bukan nak A minus. Kita akan dapat nak A plus ataupun A solid. Jika kita nak A solid, A plus, kita kena dapat 33 kertas 1, 80 kertas 2. 36 kertas 1, 90 kertas 2. Dapatlah 90%. Tapi untuk makluman pelajar lah setakat ini, saya setakat ini sepanjang lebih kurang 30 tahun. Saya sebagai seorang guru sejarah, seorang pendidik sejarah, tidak ada lagi pelajar yang dapat 36 kertas 1, dia akan dapat kertas 2, 20. Tidak. Tidak akan berlaku. Ataupun dia dapat 15 kertas 1, kertas 2 dia dapat 90. Tidak berlaku. Kenapa? Mana-mana pelajar yang menguasai kertas 1, secara automatik dia akan berjaya menguasai kertas 2. Itu sebenarnya. Faham? Itu sebenarnya yang berlaku sekarang. Yang jadi masalah sekarang ni, kertas 1 dapat 15, kertas 2 dapat 10. Itu yang masalah. Boleh? Kenapa? Kenapa? Kita tengok lepas ini kenapa. Dan kita tengok yang kedua. Itu yang kedua. Adakah pelajar nak skor C? Saya tak nak sentuh sekarang C. Sikit pun saya nak sentuh C. Sebab saya nak yang ada di talian, semua akan dapat A. Begitu juga dengan D. Kalau kita 1, 15, 8, kita 2, 83, masih lagi peluang untuk dapat. Kita tengok. Untuk D dan E juga saya tak nak sentuh dah. Tak nak bincangkan untuk D dan E. Awak pun akan tertanya-tanya saya. Cikgu, bagaimana cikgu sumber markah cikgu? Cikgu cakap tadi, nak dapat kertas 1, nak pastikan dapat 28.
Nak pastikan dapat 35, 36. Nak pastikan dapat 33. Okey. Inilah sumber markah dia. Kita ada soalan mudah, soalan sederhana, soalan sukar. Okey. Dan di sini lembaga telah tetapkan sumber markah untuk kertas 1, nisbah soalan objektif 532. 5 adalah daripada soalan mudah. Okey. 3 daripada soalan sukar sederhana dan 2 daripada soalan sukar. Bukan 2 soalan, bukan 3 soalan, bukan 5 soalan. Ini sebenarnya nisbah. Okey. Ini sebenarnya nisbah. Sumber yang pertama, soalan mudah. Okey, lembaga telah tetapkan 20 soalan, soalan mudah mampu dijawab oleh semua calon cemerlang, calon sederhana dan calon lemah. Okey, sekarang yang ada di talian bukan calon lemah, bukan calon sederhana. Kita adalah calon cemerlang. Okey, kita adalah calon cemerlang. InsyaAllah. Okey, Dewi insyaAllah. Okey. King Gizati. InsyaAllah calon cemerlang. Kalau kita calon cemerlang, hatta kita sekalipun calon sederhana, okey, ataupun kita calon lemah, kok mana pun, kita pasti akan dapat 20 markah. Kita pasti betul 20 soalan. Sebab lembaga telah buat soalan, soalan mudah ada 20 soalan, mesti dijawab, mampu dijawab oleh semua calon cemerlang, sederhana dan calon lemah. 1. Okay? Dan sumber markah yang kedua dia dah sebut tadi. Okay? Kita ada sumber markah yang kedua iaitu soalan sederhana. Ada 12 soalan dan soalan sederhana mampu dijawab oleh semua calon cemerlang dan juga calon sederhana. Kita sekarang calon cemerlang, kita sekarang calon sederhana, bermakna kita dah mampu jawab 12 soalan lagi. Bermakna soalan kita dapat 12 campur 20, bermakna kita dah dapat 32 lebih daripada target kita nak 28. Nampak tak? Kita perlu cari hanya 3 lagi ataupun 4 lagi. Untuk apa? Untuk dapat 36/40. Okay. Dan untuk sumber markah yang ketiga. Okay. Sumber markah yang ketiga kita boleh ambil daripada 8 soalan lagi daripada soalan sukar. Soalan ini mampu dijawab oleh semua calon, iaitu calon cemerlang. Okay. Dan sekarang kita semua di talian calon cemerlang. Kalau calon lemah, calon malas, dia tidak akan masuk di talian sekarang. Okay. Yang ada di talian 463 orang sekarang, itu adalah calon-calon cemerlang semua. Amin. Kita doakan yang ada di talian mendapat kecemerlangan. Amin. Okay. Dan seterusnya kita akan tengok. Okay. Kita akan tengok. Contoh soalan mudah. Contoh soalan mudah. Tolong jawab sekarang betul ataupun tidak. Kita kata ini soalan mudah. Jawapan dia D dan James jawab D. Okey, Muhammad Hai jawab D. Muhammad Kebedra jawab D. I Feng Wong jawab D. Okey, tengok. Okey, soalan dia. Terima kasih yang jawab D. Tepuk rakan-rakan kita, tepuk untuk rakan yang telah menjawab dengan jelas, dengan baik, dengan adil. Bermakna betul jangkaan saya. Kenapa saya kata betul? Betul, ini soalan mudah, mampu dijawab oleh semua calon. Yang jawab tadi adalah semua calon betul semua. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini soalan sederhana. Soalan sederhana, tengok. Tolong jawab soalan sederhana sekarang. Mengapakah gerakan nasional Melayu membidas kerja British? Okey, James jawab B, Putri jawab B, Ayato jawab B apa ni? Okey. Alian Raisha jawab B semua. Okey, tengok. Terima kasih. Bermakna soalan sederhana dengan soalan mudah pelajar dah mampu jawab. Okey, bermakna sekarang pelajar dah jawab
32 soalan. Itu andaian kita je lah. Okay. Andaian kita. Kenapa? Sebab dah mampu jawab soalan sederhana dan soalan mudah. Sekarang yang menjawab soalan dah dapat 32 soalan. Contohnya. Dan inilah contoh yang betul-betul, contoh yang benar-benar akan berlaku. Okay. Kenapa? Dapat jawab kedua-dua soalan. Okay. Sederhana dan mudah down. Okay. Betul. Soalan sederhana dan mudah down. Okay. Okay. Ada yang tanya, sekolah dia kata, cikgu dia kata, okay, kalau jawab 20 soalan dah boleh pas. Memang boleh pas. Bukan setakat boleh pas. Boleh cemerlang. Tapi dengan syarat dapat 20 soalan objektif, dapat 80 soalan. Okay? Kertas 2. Tak dapat 100. Dapat 100, dapat 71. Tak lulus. Tak pas. 20 markah lebih, I tak faham lah. 20 markah lebih, 20% maksudnya. 20% markah campur A, okay, campur objektif dengan kertas 2 ke 20. Okey, P2 80, P1 15, okey, dah boleh. 95 tidak mustahil akan dapat A, paling tidak pun mesti akan dapat B+. Okey, tapi kita sekarang kita jangan target kita nak dapat, oh kertas 1 aku nak 20 je, kertas 2 aku nak macam ni. Tak. Kita target semaksimum yang boleh. Kertas 1 aku nak target 40 per 40. Kertas 2 aku nak target berapa? Nak target 100 per 100. Contoh je lah. Ya? Kita kena target itu. Jangan target, tak apalah, aku nak dapat 20 pun dah okey dah. Oh no. Buang prinsip itu dah. Dan soalan yang ketiga cikgu, itu cakap kertas 1 campur kertas 2, 20, maka sudah pas. Okey, saya tak berani nak jawab. Kertas 1 campur kertas 2 dapat, okey. Kertas 1 campur kertas 2, 20 dah pas. Itu saya tak berani nak bagi. Itu bukan bidang saya yang nak menilai, nak bagi markah, okey, grading, okey. Bukan, saya tak malas nak bukan malas nak jawab, tetapi saya takut nak jawab. Nanti saya takut, yes, tapi you dapat 20. No. Oh no. Okay. Kalau saya jawab no, tapi kalau grading tu rendah, tidak mustahil, okay, akan 20 pun boleh lulus jika grading itu rendah. Okay. Kertas 2, okay, kertas 2, 25 campur 78 memang, okay, lulus. Okay. Okay. Nanti kita bincang selepas ini. Ada ruang perbincangan kalau sempat dengan masa. Okay. Dan soalan yang ketiga, kita tengok contoh soalan sukar. Okay. Ini contoh soalan sukar. Tadi saya dah sebut. Okay. Jawapan untuk soalan sukar ni, dia ada formula dia. Saya nak tahu jawab. Okay. Okay. Nak jawab, ada formula dia. Tengok. Dah jawab B. Pelajar cemerlang dah jawab B semua. Terima kasih. Tepuk anda pelajar yang aktif. Anda pelajar cemerlang. Anda pelajar berani. Anda pelajar cemerlang. Semua dah jawab B. Cuma saya nak sebut satu perkara. Okay. Nak sebut satu perkara, jika soalan berbentuk ini dahlah soalan sukar. Tetapi soalan ini adalah soalan aneka pilihan pelengkap. Nak jawab soalan ini, tengok, buang satu, ambil satu. Buang yang mana? Buang jawapan yang betul-betul salah. Aisyah, tolong jawab. Mana jawapan yang betul-betul salah? Okay. Dewi 23. Saya nak. Okay. Saya nak tahu jawapan yang betul-betul salah. Nombor berapa? 1 roman, 2 roman, 3 roman, 4 roman. Saya jawab nombor 3. Meminta bantuan British. Okay. Betul, nombor 3. Tapi di sini kita boleh tengok. Yang pertama betul-betul salah. Okay. Tengok. Nombor 2. Kita buangkan nombor 2. Dan mana-mana jawapan A, B, C, D yang ada nombor 2 kita buang. A dah kita buang. Dan nombor C kita buang. Bermakna pilihan jawapan kita sekarang ada 2 sahaja. Sama ada B ataupun D. Kita cari pula jawapan yang betul. Ambil.
yang betul-betul-betul. Yang mana betul-betul-betul? Okey, jawapan dia membawa kes ke Mahkamah England. Ya. Mana jawapan yang tidak ada nombor 1? Kita buat. Tengok. Sekarang dah nampak jawapan kita. Ya, itu jawapan B. Saya dengan dengan rasa bangganya nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar tadi yang jawab B. Tengok, Legis Waran jawab B. Saya nak ucapkan tahniah. Semua yang jawab B tadi saya tengok laju sangat. Okey? Kan? Alhamdulillah. Tahniah, saya tepuk, saya sokong awak, saya doakan awak semua yang ada di talian mendapat cemerlang untuk SPM. Zuhdi, Arifah, good job cikgu. Okey, good job cikgu. Saya memang good sama. Okey? Boleh? Alhamdulillah, tahniah-tahniah semua. Okey, itu adalah antara contoh-contoh soalannya. Okey. Seterusnya kita nak tengok. Okey. Boleh? Cara yang pertama, strategi yang pertama. Strategi yang kedua, bagaimana kita nak cemerlang daripada soalan objektif. Yang pertama, kita kena baca. Kita mesti menguasai soalan objektif. Macam mana kita kata menguasai soalan objektif ni? Pelajar-pelajar, tolong baca soalan dengan teliti. Tolong baca soalan dengan teliti. Jangan, minta tolong jangan jawab dalam keadaan yang tergopoh-gapoh. Nak cepat, jangan. Baca dengan teliti, kalau boleh pada bacaan pertama. Kita kena faham apa kehendak soalan kita. Tadi apa kita tengok? Cari kata kunci. Cari kata kunci. Cari kata tugas. Singkirkan jawapan salah. Bacaan yang kedua, kita pilih jawapan dan mengesahkan jawapan pada bacaan yang ketiga. Walaupun saya kata baca dengan teliti, tapi tolong ingat anak-anak cemerlang di talian. Tolong ingat, jangan guna masa yang terlalu panjang untuk satu soalan. Sebab kita telah menetapkan dah 1 minit 15 saat saja untuk satu soalan. 1 minit 15 saat untuk satu soalan. Kita andaikan sekarang pelajar berada di soalan nombor 15. Kalau kata tak boleh jawab dalam masa 1 minit 15 saat, tolong pindahkan ke soalan berikutnya. Soalan nombor 16. Bulatkan di nombor soalan. Kan? Okay. Untuk apa? Untuk semakkan selepas itu. Dan tengok contoh dia. Okay. Saya bagi contoh. Ini contoh yang keempat soalan kita. Aneka pilihan. Pada bacaan pertama kita gariskan kita punya kata kunci. Okay. Kita punya kata kunci. James dah jawab. James. Okay. Jimat masa cikgu. Okay. Kita cari kata kunci. Sistem ahli, kita fikir sistem ahli ni adalah sistem untuk mentadbir. Kita dah belajar sistem ahli adalah sistem untuk mengubah undang-undang. Sistem ahli adalah sistem untuk melatih ke arah bersendiri. Sistem ahli adalah sistem untuk berperanan sebagai alat perpaduan. Tengok. Wow, hebat sekali pelajar kita malam ni. Hebat sangat-sangat. Dah jawab. Saya baru ya nak sentuh bagaimana teknik. Dia dah sudah menjawab. Okey. Anak-anak cemerlang semua. Lepas ni ada beberapa soalan. Bukan beberapa soalan. Banyak soalan saya berikan untuk pelajar. Nanti kita sama jawab deh. Okey, pada bacaan pertama kita tengok. Letakkan kata kunci dia. Pada bacaan yang kedua, kita pilih jawapan kita. Okey, pada bacaan yang ketiga, okey, kita pindahkan jawapan kita ke OMR. Okey? Ini dia panggil teknik forensik. Teknik bedah siasat. Boleh. Dan seterusnya. Kita akan tengok. Kalau kata tadi soalan pertama. Kalau kata keluarlah soalan ini pula. Contoh yang kelima ni. Kepentingan sistem ahli. Ada 4 perkara tadi. Tolong jawab sekarang. Apa kepentingan sistem ahli? Hoi. Jawab C. Putri C. Dewi C. Aliatul C.
Tak sempat nak baca. Okey, semua jawab C. Alhamdulillah. Terima kasih. Jawapan dia C. Okey, jawapan dia adalah C. Terima kasih kepada yang telah menjawab C. Okey. Saya rasa terharu. Saya rasa happy pun ada. Kenapa? Sebab yang jawab soalan adalah semua betul jawab soalan. Ya, alhamdulillah. Okey. Dan kita tengok soalan yang ketiga. Tolong jawab sekarang. Cepat. Adan Azmi jawab C. Tolong jawab sekarang. Alia Nuraisa jawab C. Mimi jawab B. Adi Putra. Harisa. Anissa. Kenapa C baru ramai ni? Okey. B. Muaz. Okey. Jawapan dia adalah okey, peranan. Kalau peranan, okey, tengok yang terakhir. Azhar. Okey. Okey. Maknanya jawapan dia adalah mewujudkan perpaduan kaul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Boleh? Setakat ni contoh dia. Dan untuk memastikan kita cemerlang, okey, saya tak nak tunjuk simulasi pada malam ni. Okey, okey, bolehlah tunjuk simulasi. Okey, tunjuk simulasi. Okey, okey. Simulasi kita pada malam ni, apakah persamaan antara revolusi tersebut? Saya bukan nak sentuh pasal persamaan revolusi. Saya nak sentuh apabila menjawab soalan, tolong mencatat. Ingat, tolong mencatat maksudnya kita catatkan, kita conteng-contengkan. Okey? Kita conteng-contengkan. Kenapa? Kita tengok revolusi keagungan. Kita contengkan. Okey, menegak kedaulatan apa semua, mempertahankan hak asasi. Okey, mana kita conteng. Persoalannya sekarang, okey. Minta tolong pelajar-pelajar. Minta tolong sangat. Bila jawab soalan, di soalan tolong conteng, jadikan contengan kita sebagai mini nota. Okey, tengok jawapan dia orang. Okey, Akmal jawab C. Okey. Yang penting sekarang saya bukan nak jawapan lagi dah. Saya nak ingatkan ke pelajar, bila jawab soalan tolong jadikan contengan di soalan kita sebagai mini nota kita. Okey, jawapan dia memang C. Terima kasih semua. Tetapi kenapa saya lebih suka kepada contengan ni? Okay? Sebab mengapa kita perlu forensik? Kenapa kita perlu bedah siasat? Ini persoalan kita. Kenapa? Sebab kemungkinan akan berlaku. Dan mungkin berlaku. Berlaku apa? Ini. Andaian yang pertama. Mungkin akan berlaku. Akan ditanya dalam soalan struktur. Namakan gerakan nasionalisme yang berlaku. Okay? Yang berlaku di barat. Okay? Dah masuk exam ni, Min. Min masuk exam. Sorry lah, Min. Min tak masuk live saya. Kalau masuk live saya sebelum ni, dah bincang masalah ni. Boleh jawab. Okay. Namakan gerakan nasionalisme yang muncul di barat. Tengok. Okay. Kalau ini adalah rujuk soalan 3A, sebenarnya ada bahan sebenarnya. Okay. Dewi jawab revolusi keagungan. Okay. Tengok. Dia ada nombor roman. Kalau nombor roman, kita tak perlu buat ayat. Okay. Kita tengok. Revolusi keagungan. Revolusi Amerika. Okay. Jawab. Okay. Dan revolusi Perancis. Okay. Satu, revolusi keagungan. Yang kedua, revolusi Amerika. Kita boleh tambah isi kita, revolusi Perancis. Kita dapat lagi markah yang betul. Bermakna kita dapat maksimum 2 markah. Okay. Jadi di sini, pelajar tak tanya pun saya. Pelajar asyik tanya, okay, itu ini. Perlu, okay. Perlu ke letak tahun? Terima kasih. Baru saya nak sebut. Okay. Alia pun, okay. Perlu ke letak tahun? Okay. Untuk makluman pelajar. Okay.
untuk makluman pelajar. Yang pertama, jika kata namakan gerakan revolusi yang muncul di barat. Okay? Soalan pelajar letak revolusi keagungan. Tak letak tahun. Dia diterima jawapannya. Boleh? Okay. Revolusi England. Tak letak keagungan. Letak revolusi England. Diterima jawapannya. Kalau pelajar kata pelajar letak revolusi keagungan 1776. Salah letak tahun. Okay. Diterima markahnya. Boleh? Tadi saya jawab salah. Cikgu, saya tak letak tahun. Cikgu apa sikit? Maknanya kalau letak tahun ataupun silap tahun, insyaAllah. Kalau sebelum ni pengalaman saya tengok diterima markahnya. Tapi kalau letak tahun, lagi bagus. Okey. Boleh? Satu. Kenapa kita perlu forensik? Kenapa kita perlu mencatat? Kenapa kita perlu jadikan mini nota? Inilah andaian yang kedua. Okay? Andaian yang kedua. Saya takut. Okay? Okay, Adiputra tak ada markah tambahan, Okay. Okay. Saya takut dia keluar dalam soalan struktur. Tengok dia tanya jelaskan peristiwa tertentunya berlaku. Okay? Tertentunya gerakan di nasionalisme di 1A. Tengok. Pelajar pun jawab peristiwa revolusi keagungan berlaku kerana keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan mempertahankan hak asasi rakyat. Okay. Tengok. Yang pertama menegakkan kedaulatan parlimen, mempertahankan hak penduduk. Pelajar dah dapat 2 markah. Yang kedua, revolusi Amerika adalah reaksi menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk. Okay. Menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk dah dapat 2 markah. Nampak? Jadi 4 markah. Nampak tak? Okay. Masuk akta cukai diterima 1 markah Arifah. Okay. Boleh? Maksudnya saya bagi ini adalah contoh cadangan jawapan yang paling mudah. Okay? Contoh jawapan yang paling mudah. Bagaimana mudahkan untuk dapat markah? 1. Andaian yang kedua. Okay? Dia tanya kalau saya jawab 1 poin. Ada yang 3 poin, ada yang 1 poin. Okey, ini jawapan yang baik. Okey. Dia tengok nombor 1, nombor 2. Okey. Kecuali dia letak jelaskan peristiwa yang tercetus, okey, dalam salah satu di atas. Ini, kalau dia letak soalan ni, okey. Ini, tengok. Tengok. Jelaskan salah satu daripada peristiwa yang berlaku dalam A di atas. Salah satu dalam A di atas. Awak bagi 2 tadi. Kan? Kita bagi 2 tadi. Revolusi keagungan, revolusi Amerika. Dia nak salah satu daripada peristiwa dalam A di atas. Sebab itulah tadi saya nak cakap dengan pelajar, saya nak maklumkan dengan pelajar, saya letak revolusi keagungan, saya letak 4. Okay. Saya revolusi Amerika, saya letak 4. Okay. Revolusi Perancis, saya letak 4. Ejaan salah, diterima markahnya. Tetapi jangan lari daripada maksudnya. Okay. Boleh? Okey, kenapa saya letak 4? Kita tengok kenapa lepas ni. Ini saya letak 4. Kenapa saya letak 4? Saya takut dia tanya. Okay? Jelaskan salah satu daripada peristiwa yang berlaku dalam A di atas. Okay? Dia bagi 4 markah. Saya pun letakkan. Revolusi keagungan berlaku kerana keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen. Okey. Dan mempertahankan hak asasi rakyat di samping menentang raja berkuasa mutlak
yang membelakangkan Parlimen semasa mengubah undang-undang. Okey. Faham? Nampak? Yang pertama, keinginan menegakkan kedaulatan Parlimen satu markah. Okey. Yang kedua, okey, mempertahankan hak asasi rakyat satu markah. Okey. Yang ketiga, menentang raja berkuasa mutlak satu markah. Yang keempat, membelakangkan Parlimen satu markah. Bermakna di sini kita akan dapat 4 markah. Inilah yang saya sebut tadi. Okay, revolusi keagungan ada 4M. Menegak, mempertahankan, menentang, membelakangkan. Ada 4M ini dapat 4 markah. Cikgu, saya tak nak tahu lah cikgu. Soalan apa tu revolusi keagungan. Saya nak jawab Amerika. Silakan Amerika. Okay? Silakan jawab Amerika. Salah satunya revolusi Amerika. Okay. Okay. Okay, Ayuni nanti kita sesi soal jawab lepas ni insyaAllah lah. Okay. Peristiwa revolusi Amerika berlaku kerana menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk Amerika dan menentang akta cukai yang diperkenalkan seperti akta pelayaran. Akta Sten. Penduduk menggunakan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Tengok. Tadi kita bubuh revolusi keagungan. Sekarang kita masuk revolusi Amerika. Tengok. Yang pertama, menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk. Tidak melindungi hak penduduk. Menentang akta cukai, akta pelayaran. Okay. Tengok. Okay. Memperkenalkan akta cukai seperti pelayaran, teh, gula, stem. Ada 4. Jika pelajar jawab 1 sahaja. Menentang akta cukai yang diperkenalkan seperti akta pelayaran. DOP. Diterima 1 markah. Tak perlu buat ke-4-4-nya. Okay? Dan menggunakan 1 markah. Cikgu, tak perlu salin soalan balik ke? Tak perlu salin soalan balik. Tapi perlu kepala ayat. Okay? Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai nombor roman. Okay? Nanti kita tunjuk lepas ni. Panjang lagi perjalanan kita. Okay? Panjang lagi perjalanan kita, sayang-sayang. Sayang-sayang cikgu sarapan semua. Panjang lagi perjalanan kita. Tolong tengok, tolong dengar, tolong faham. Tolong catatkan. Boleh? Aiman kata bagi jawapan lebih tak apa ke? Okay. Memang digalakkan Aiman. Okay. Wajib bagi contoh ke? Contoh jika ada. Jangan fikirkan untuk contoh. Nanti kaya kata fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh. Tak ada contoh, duk fikir contoh. Tak jumpa contoh. No. Okay. Contoh boleh bagi jika ada. Okay. Goreng huraian boleh tak cikgu? Boleh goreng. Tapi syarat. Mesti ada kaitan dengan soalan. Kalau goreng tidak ada kaitan dengan soalan, nasiblah. Jawapan tak ikut markah boleh ke cikgu? Tak faham lah. Kalau ulang benda yang sama, pemirsa akan gariskan U ulangan kosong markah. Arifah? Yim. Kalau tak ada contoh, markah penuh juga ke cikgu. Okay? Tak kira contoh, tak contoh. Kalau markah awak tu lebih daripada 4 markah. Tengok, saya buang contoh. Kalau tak ada ni, saya tak letak contoh. Okay? Slogan. Tak ada contoh. Okay? Saya kata, peristiwa revolusi Amerika berlaku kerana menentang British yang tidak melindungi penduduk dan menentang akta cukai yang diperkenalkan menggunakan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Saya tak bubuh pun contoh. Diterima 4 markah sebab dia ada 4 isi. Okey? Boleh? Okey. Kita stop dulu. Soalan-soalan tanya, kita pergi. Okey? Boleh? Kita pergi kepada anda yang keempat. Okey? Okey? Anda yang keempat, dia keluar dalam soalan esei. Kita dah tanda tadi 4 revolusi keagungan,
4 revolusi Amerika, 4 revolusi Perancis. Okey? Boleh? Jadi ada 4, 4, 4, 8. 4, 4, 4, 12. Katakanlah soalan tu keluar dalam soalan esei. Huraikan perkembangan nasionalisme yang berlaku di barat. Okay. Dia bagi hanyalah 8 markah. Soalan esei hanyalah 8 markah. Tetapi pada sidang 1, peperiksaan KSN yang pertama, ada juga dapat dia keluar 9 markah. Ya? Tapi lepas tu tak keluar lagi. 8 markah, 8 markah. Jika kata dia keluar 8 markah, tengok. Ya. Nasionalisme yang berlaku di barat, dia kata. Yang pertama, nasionalisme yang berlaku di barat. Okay? Revolusi keagungan 1 markah. Kenapa? Keinginan menegakkan kedaulatan parlimen, mempertahankan hak asasi rakyat, menentang raja berkuasa mutlak, membelakangkan parlimen, bermakna sekarang kita dah dapat 5 isi. Dia nak hanyalah 8 markah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay? Faedah, kebaikan, buat mini nota pada soalan objektif. Tengok. Okay. Dapat 5 markah. Okay. Perkembangan seterusnya ialah wajibkah menggunakan penanda wacana? Digalakkan menggunakan penanda wacana, tidak digalakkan menggunakan tanda koma. Okay. Saya akan jawab lepas ni. Okay. Kita nak habiskan dulu. Sahabat, takut tak tempat habis. Okay. Dah satu, okay. Kita habis pukul 10. Sekarang pukul 9.15 baru objektif. Okay. Okay. Untuk maklumat lah. Okay. Kepada pengurusan perkasa. Okay. Kalau tak sempat habis malam ni, kita sambung untuk malam akan datang untuk teknik menjawab esei dan juga kebat. Nampak saya tengok pelajar ni memang berminat. Okay. Mister apa tak tahu, saya pun tak ingat dalam santai sejarah kita. Okay, apa tu pentadbir kita. Okay. Saya untuk pelajar, insya-Allah saya sanggup untuk bersama pelajar. Okay. Yang pasti, pelajar cemerlang. Itu saja. Okay. Tengok yang kedua. Perkembangan seterusnya ialah revolusi Amerika merupakan reaksi menentang British kerana tidak melindungi hak penduduk. Amerika menggunakan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Bermakna kita dah ada sini 4 isi. Kalau dah ada 4 isi, tadi saya dah sebut, soalan hanyalah 8 markah saja. Kita dah ada 9 isi, maksimum dah dapat 9 markah. Kita dah dapat markah penuh. Untuk soalan yang pertama, untuk soalan A. Nampak tak pelajar? Jadi kita semua sekarang 421 orang. Pelajar dah semakin berkurang. Okay. Terperlu perlu kepada huraian. Okay. Yang nak belajar sekarang 423 orang daripada 490. Okay. Tak apa. Kita akan pastikan yang ada di talian semua A. Bukan A solid, A plus. Sebab di akhirnya kita akan ada soalan. Okay. Bukan soalan. Kita akan ada tajuk-tajuk pilihan. Okay. Tajuk-tajuk pilihan kita pada malam ini. Okay. Tengok. Dan kita sekarang kan kita semua ni pelajar cemerlang. Betul tak? Kalau kita pelajar cemerlang, kita baru buat 2 revolusi, kita tambah revolusi yang ketiga. Okay. Revolusi Perancis dapat 1 markah. Okay. Perjuangkan kebebasan 1 markah. Okay. Mengemukakan keunggulan suara rakyat 1 markah, menjamin kesejahteraan 4 markah kita dapat. 8 campur 5, 13 sisi, maksimum hanyalah 8 markah. Tapi tolong, tolong sangat-sangat pelajar, nak ingatkan pelajar, tolong mencatat nota. Kalau kata revolusi keagungan, ada 4M. Revolusi Amerika, ada 4M. Revolusi Perancis,
ada 4K. Ya. Kebebasan, ya, faham? Keunggulan, kesejahteraan. Tolong ingat. Okey, dan saya nak ingatkan kepada pelajar sekali lagi, mana yang keluar di skrin? Popular 2023. Saya kata sport. Saya kata popular saja. Okey, popular kerana? Okey. Popular kenapa kata popular? Popular berdasarkan kepada analisis. Saya letakkan soalan-soalan ini, saya letakkan soalan yang berasaskan analisis yang telah saya buat. Okey, tengok. Okey, seterusnya. Okey, latihan topikal sejarah, latihan topikal. Yang ketiga, pelajar ingin cemerlang. Mesti banyakkan latihan. Okey, latihan yang pertama, tolong jawab sekarang. Anak cemerlang, tolong jawab sekarang. 1 minit, 15 saat. C, A, C, B, C, 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 B, C. Again, jawapan dia A, kemunduran pribumi. Tepuk untuk yang jawab A, Hakimi yang sempat baca. Nisha jawab A. Okey. Tepuk yang jawab A. Kinziati jawab A. Tania. A, cikgu Arifah kata. Okey. Tania dapat A. Dan kita perbanyakkan latihan. Latihan yang kedua. Cepat. 1 minit 15 saat. Cepat. Pravit jawab A. C. Tak sempat nak baca. Okay, jawapan dia. Alhamdulillah semua jawab A. Terima kasih. Tepuk untuk yang jawab A. Alhamdulillah. Cemerlang pelajar kita. Kirah pun jawab A. Nur Amirah jawab A. Okay. Nurul Syahada jawab A. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua pelajar. Alhamdulillah. Semua betul jawab A. Okay. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. M D. Okay. D. Woi, semua jawab D. Terima kasih. Terima kasih. 3 soalan semua jawab betul. 3 soalan semua jawab betul. Ain Syafika, Aiman pun jawab D. Okey, D semua D. Alhamdulillah, terima kasih. Soalan seterusnya. Rehat sebentar. Bagi saya masa 1 minit untuk saya pergi ke dapur nak minum air sekejap, sakit tekak. Okey, sorry ya. Boleh? Okey. Soalan seterusnya. Okey. Kian jawab A. Nazatu jawab A. Laila jawab A. Sin jawab A. Okey, tengok. Mana Mirza Kamal jawab B. Okey. Jawapan dia. Terima kasih yang jawab A. Alhamdulillah. Okey. Sangat-sangat teruja saya pada malam ni. Semua pelajar berani menjawab. Okey. Semua pelajar berani menjawab. Semua pelajar minat untuk menjawab. Semua pelajar nak cemerlang saya rasa. Nak tak nak? Nak cemerlang?
Nak cemerlang. Nak Fatin jawab. Najwa nak. Hafizah nak semua. Okey, insyaAllah kita akan cemerlang bersama. Okey. Soalan yang kelima. Saya nak bagi 5 soalan saja. Lepas ni saya nak masuk untuk slot yang kedua. Kertas 2. Okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. A. Nazatu jawab A. Muaz jawab A. Nur Kasatina kenapa jawab D? Muaz jawab D. Jawapan dia menjejaskan perpaduan kaum. Terima kasih untuk semua. Okay. Saya rasa saya nak habiskan soalan objektif sampai di sini. Walaupun banyak lagi soalan. Ada. Okay. Kita nak masuk kepada soalan seterusnya. Kita nak masuk. Tip untuk menjawab soalan objektif. Tolong ingat pelajar. Okay. Nisbah jawapan objektif ABC antara 8 hingga 12 sudah tidak ada sekarang. Kalau sebelum ni KBSM 8 hingga 12 maksudnya jawapan A tak kurang daripada 8. A, B, C, D tak kurang daripada 8. Okay. Tak lebih daripada 12. Sekarang dah tak ada dah. Okay. Dah tak ada dah. Okay. Okay. Nampak tak sekarang? Slot yang kedua. Okay. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada pelajar. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada pelajar. Saya sebut 3 kali. Nak ingatkan kepada pelajar yang tertera di skrin tajuk popular. Bukan soalan popular, tapi tajuk yang popular. Jangan kaji soalan, tetapi kajilah tajuk. Okay? Kaji soalan tak keluar soalan yang kita kaji, kita tak boleh jawab. Kaji tajuk, okay, kita boleh tengok berapakah contoh soalan yang boleh tanya daripada tajuk tersebut. Okay. Tengok. Untuk bahagian A, kita ada jenis item, item struktur ataupun respon terhad. Kita ada 4 soalan. Soalan 1 hingga soalan 4. Arahan dia wajib jawab semua soalan. Tolong sangat-sangat. 1. Saya sebut wajib jawab semua soalan. Untuk soalan struktur. 2. Wajib jawab semua soalan. Untuk soalan struktur. 3. Wajib jawab semua soalan. Untuk soalan struktur. Biarlah awak boring. Saya sebut berulang-ulang kali. Kenapa saya sebut berulang kali? Saya bukan nak meninggikan diri saya. Saya memang pergi ceramah seluruh Malaysia. Okay, ceramah sampai Sabah Sarawak. Tapi ada juga pelajar yang tanya saya, cikgu, jawab semua kau soalan struktur. Ada pelajar saya, cikgu, jawab semua kau soalan struktur. Sebab tu saya ulang banyak kali. Ulang 3 kali, wajib jawab soalan struktur. Ya? Yeah? Nak bagi kekal diingatan. Arifah kata, nak bagi kekal diingatan. Betul Fah. Betul Fah. Nak bagi kekal diingatan. Dia tengok, soalan struktur. Wow, wajib jawab. Tengok soalan struktur. Wajib jawab. Awak ingat kata-kata saya. Okay? Boleh? Okay. Seterusnya. Ulang 3 kali sunnah cikgu. Okay. Kita tengok seterusnya. Okay. Panduan untuk menjawab soalan struktur. Ingat baik-baik. Okay. Ingat baik-baik bagaimana cara untuk menjawab soalan struktur. Yang pertama kita tengok contoh yang pertama. Soalan nyatakan 2 kuasa barat yang menjalinkan hubungan pentadbiran dengan Thailand. Okay. Sepatutnya rujuk muka surat 11 soalan nombor 4A. Minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Saya lupa nak bagi kepada Kak Pentadbir. Okay. Admin. Soalannya. Kalau saya bagi soalan admin kepada admin, awak boleh. Okay. Print, awak boleh mencatat sambil kita berbincang. Okay. Dan kalau tengok di sini, ini contoh yang pertama. Soalan ni nyatakan dia nak faktar saja. Dan
apabila dia nak faktar saja, tengok. Ya. Jawab ringkas dengan padat. Jawab ringkas padat dengan perkataan. Yang kedua, tidak perlu buat ayat berlapis. Tambah isi salah, tidak potong markah. Tengok. Okay. Tengok contoh jawapan dia. Okay. Yang pertama, okay, faktar saja Britain, 1 markah. Yang kedua, Amerika Syarikat, 1 markah. Okay. Boleh tambah isi, saya letak di bawah. Okay. Boleh tambah isi, salah, tidak potong markah. Kita pun tambah isi kita, Perancis, diterima markahnya. Okey, bermakna di sini kita dapat 2 markah penuh. Okey? Boleh? Yang kedua. Okey? Contoh yang kedua, katakanlah pelajar buat 2 kuasa barat yang menjalankan fakta saja. Pelajar buat isi yang pertama Rusia, isi yang kedua Jerman. Salah. Tadi dah sebut boleh tambah isi. Salah, tak potong markah. Boleh tambah isi yang ketiga Jerman. Okey, Perancis. Dah betul. Okey, Britain, Perancis. Okey, betul. Juga dapat markah penuh. Okey, juga pelajar dapat markah penuh. Katalah pelajar buat Rusia, Perancis, Jerman, Britain. Salah betul, salah betul. Juga dapat 2 markah. Boleh? Dia bagi 2 apa tu? 2-0. Cikgu kalau saya tulis BT boleh ke? Boleh. No problem. Baru tahu apa dah jual? Okey? Boleh lebih. Even dia bagi 2 roman saja ke? Okey, kalau dia bagi 2 roman. Memang kalau dia tengok perkataan atas tu DUA 2 dan perkataan tu dia akan boldkan dan dia akan italikkan. Okey? Bermakna kita kena bagi 2. Dan jika kata, okey, pelajar nak dia bagi 2, 1 roman, 2 roman, minta tolong tambah isi yang ketiga, tolong menggunakan nombor roman. Yang ketiga pun nombor roman, yang keempat pun nombor roman. Okey? Boleh, dalam English pun boleh. Okey. Cikgu, British dan Britain ada beza tak? Britain negara, British bangsa. Biasalah tu. Malaysia dengan Melayu. Okey, ibarat macam tu je lah. Okey? Yes. B Kui kata sendiri. Okey, tulis roman sendiri. Boleh. Kita katakan sekarang contohlah. Okey. Contohlah B tulis nombor 1 sampai nombor 49. Contohnya. Tulis sampai 49. Nombor 48 dan 49 yang betul. Nombor 1 sehingga nombor 47 semua salah. Juga diterima 2 markah. Minta tolong. Bila nak tambah isi, tulis nombor roman. Tolong elakkan menggunakan tanda bulat. Faham tak? Tolong elakkan menggunakan tanda bulat. Okay? Macam mana tanda bulat tu? Okay? Dash. Bulat-bulat. Ataupun satu lagi. Okay? Satu lagi awak tengok pengawas PSO awak tu, okey, yang mengawal PSO tu cantik sangat-sangat. Ataupun handsome sangat-sangat. You tulis lepas nombor 2, nombor 3, love Perancis, love Britain. Oh no. Tolong elakkan, tolong elakkan dan gunalah okey nombor roman. Okey, gunalah nombor roman. Okey, 1. Yang kedua, okey, dapat 2 markah. Okey. Contoh yang kedua, okey.
Raja berikut menunjukkan sistem pembesar 4 lipatan yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Bendahara X Y. Boleh? Yang pertama tengok. Dah jawab bendahari apa penghulu bendahari. Penghulu bendahari dan juga Laksmana. Terima kasih. Semua jawapan yang pelajar tulis bendahara BY bendahara salah. Berapa boleh tambah jawapan maksimal? Tambahlah nak tambah berapa sekalipun. Tak ada maksimum. Jawapan dia penghulu bendahari Laksmana. Satu markah untuk penghulu bendahari Laksmana untuk satu markah. Tapi jika katakan pelajar tulis contohnya tadi penghulu bendahari yang ni dia tulis Laksmana ada. Kalau terbalik tak apa cikgu. Dah terima jawapan dia. Kalau terbalik tak apa cikgu. Hari ni terbalik. Laksmana penghulu bendahari. Berapa markah yang kita dapat? Terbalik. Tadi benda penghulu Laksmana. B jawab 2. Mama Aike jawab sama je. Jawapan betul. Full mark. 2 markah Aisyah. Sama dah. Diterima untuk 2 markah. Sebab apa? Sebab kedua-dua ni adalah setara. Tetapi jika soalan dia, macam ni, jika soalan dia, penghulu bendahari, bendahara. Berapa jawapan dia? 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 2. 2, 0, 0, 0. Jika jawapan macam ni salah. Salah. Bermakna 0 markah. Kenapa? Sebab kedua-dua ni tidak setara. Kenapa saya kata tak setara? Penghulu bendahari tidak boleh nak memangku sultan. Faham tak? Tak setara. Yang betul. Ini jawapan dia. Yang betul, bendahara penghulu bendahari baru dapat markah penuh. Baru dapat markah penuh. 2. Seterusnya, kita tengok. Ini contoh yang keempat. Contoh yang keempat. YX. Tengok. Siapakah pelopor utama kebangkitan nasionalisme di kawasan bertanda dalam peta di atas? Tengok. Dia letak di sini. Berapa markah pelajar dapat? Apa Jepun? Saya nak X dengan Y. Saya nak tahu berapa markah dapat. Ra jawab Aisyah 2, 0. 2. B jawab 2. Asta 2 markah. Tengok peta pening. Y pening tengok peta. Okey. Siapa-siapa jawab lagu ni? Jawapan tidak diterima. 0 markah. Aiman 0 markah. Atira Hanim betul. Faris betul. 0 markah. Tengok. Jawapan yang diterima Maharaja Mikadomiji Dr. Sang Yassin. Sejujurnya tak hafal mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah. Tak hafal. Peta. Tak perlu hafal. Perlu tengok sayang. Tengok je. Tengok. 2 markah. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang sama. Tapi jawapan dia bagi Dr. Sang Yassin, Maharaja Mikadomiji. Ni nak tengok yang diterima. Saya tunjuk ni. Salah. Betul. Berapa markah sekarang? 2 markah. Aliyatu 2 markah. Dewi 0. Aisyah 0. Nurul 2. 2. Putri 2. 2. Setengah.
Okey, jawapan dia tidak diterima. Kosong markah. Oi, kosong macam mengelirukan pemeriksa. Tak, pemeriksa tak pernah keliru. Pelajar yang keliru. Okey, kenapa buat macam ni? Okey. Dan ada pula kawan kita tu dia buat macam ni, dia buat. Saya yasin betul ni Raja Minggu betul. Okey, okey. X ni kerja salah, Y saya yasin salah. Ini dapat markah pula berapa pula? Tadi salah-salah betul-betul. Ini betul-betul salah-salah. Okey. Aspa 2, okey. Tak diterima. Tak diterima. Jadi, kesimpulannya, jangan tulis benda yang sama. Jangan tulis benda yang sama. Saya kata betul, boleh jawab lebih. Tadi boleh jawab lebih. 1 roman, 2 roman, 3 roman, 4 roman. Sekarang awak bukan tambah isi. Sekarang awak tukar isi. Faham tak? XY, XY. Yang boleh 1, 2, 3, 4. Ya, Muhammad Adnan ni tulis 2 jawapan je. Tulis 2 jawapan saja. Okay? Itu sebenarnya. Okay? Jangan silap faham. Jangan samakan semua dia. Apalah komen ni. Okay? Tak apa. Komen inilah yang membina. Okay? Kita tapi jangan komen-komen yang mengarut. Cukup. Tak suka komen-komen yang mengarut. Yang komen nak belajar, silakan. Saya tak kisah. Okay? Dia nak belajar, sila komen. Okay? Kalau sembang-sembang yang tak berfaedah, okay, tak payah komen. Tak payah sembang. Okay? Boleh. Sebab yang hadir dalam ni, semua yang nak belajar. Okay? Mungkin adalah sekerak 2 yang tak nak belajar. Okay? Saya sarankanlah. Bukan nak marah pun. Saya tengok tak ada lagi yang komen-komen yang mengarut. Okay? Tak mungkin saya tak terbaca. Okay? Aiman kata lanjut, teruskan. Okay? Teruskan. Okay? Simulasi soalan struktur. Cikgu, clue apa? Clue. Asfak, cikgu clue. Yang pertama. Ini simulasi kita. Oh, clue tu kalau. Game. SPMU kena bayar. Dia letak jawapan atas bawah. Apa tak faham. Tengok jawapan dia. Nyatakan mereka yang termasuk dalam golongan berikut. Pemerintah, rakyat. Tolong catatkan, tolong tulis. Aisyah kata Sultan. Puteri Sultan petani. Pemerintah Sultan. Beraja. Pemerintah raja. Hamba Sultan nelayan. Okey. Tolong susun. Farhana. Okey. Raja hamba. Betul. Okey. Sultan hamba. Susun. Okey. Tengok jawapan dia. Yang pertama. Sultan. Ataupun besar. Ataupun kerabat. Ataupun ulama. Okey. Rakyat kita ada petani, peniaga, tukar, nelayan. Dan kita boleh tambah hamba. Hamba raja, hamba berhutan, hamba biasa. Raja Iskandar. Kalau letak hamba saja macam mana? Kalau letak hamba saja. Hamba je boleh ke cikgu? Ya. Kalau kata awak letak hamba sahaja. Tak sebut hamba raja, tak sebut hamba berhutan, tak sebut nelayan. Okey, tak sebut nelayan. Hamba biasa tetap dapat 1 markah. Diterima. Okey, diterima. Okey, yang confuse sekarang, pelajar confuse. Okey. Pemerintah tu
Tak semestinya awak letak 4. Sultan pembesar apa semua. Letak 1 sahaja. Okay? Pemerintah letak sultan. Rakyat letak peniaga. Dah diterima 1 markah. Sebab itulah saya slash. Salah satu daripada itu. Okay? Salah satu daripada itu. Boleh? Okay? Tengok. Sultan 1 markah. Peniaga 1 markah. Okay. Hamba 1 markah. Okay. Okay. Inilah masuk soalan-soalan yang awak nak guna tadi. Guna slash dalam soalan. Okay. Memang salah kan? Itu dia tanya. Okay. Dia slash dalam soalan, kita ambil yang betul saja. Yang mana satu betul. Kalau slash yang pertama betul, okay, apa tu daripada 4 tu, yang pertama betul, yang ketiga 2, 3, 4 betul, boleh diterima. Salah, okay. Tapi kalau kita ambil daripada slash tu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu baru betul. Kita ambil yang keempat yang betul. Boleh? Okay. Okay, Tama yang jawab. Okay. Hubungan baik dengan kuasa asing. Banyak yang tengok atas jawab betul lah. Cuma, okay, saya cuma nak sebut, okay, kubandaran. Betul, hubungan diplomatik. Wallahualam. Kita tengok lepas ni. Okay. Saya sekarang tengok soalan yang kedua, contoh yang kelima. Bagaimanakah Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya daripada penjajah barat? Okay. Soalan ni tengok. Dia nak faktor, okay, huraian, dan contoh jika ada. Saya dah letak jika ada. Jika tidak ada contoh, tak perlulah kita buat contoh. Kan? Okay? Yang kedua, kita kena tengok. Soalan ni dia tidak mempunyai nombor roman. Betul ke tidak? Jika tidak mempunyai nombor roman, perhatian. Jawab dalam bentuk ayat. Buat ayat berlapis seperti dalam bahasa Melayu. Bina ayat lengkap macam esei pendek. Jawab penuh seperti soalan kefahaman bahasa Melayu. Tolong ingatkan. Nih. Kenapa lari pula ni? Okay, tengok. Markah pada soalan sangat penting. Kenapa saya kata sangat penting? Dia nak 4 markah. Pelajar kadang-kadang tu dia jawab 2 markah saja. Fakta dan huraian. Dia tengok dah berapa markah yang dia nak. Kita mesti tengok markah yang dia nak. Kalau nak 4 markah, bagi 2 fakta, 2 huraian. Kalau contoh ada, bagi contoh. Contoh merupakan bonus bagi pelajar. Okay? Kalau bagi 2 huraian, diterima 2 huraian. Okay? Tengok. Tengok contoh jawapan dia. Okay. Bagaimanakah Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya daripada penjajah barat? Tengok. Bagaimana fakta, huraian, contoh jika ada. Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya daripada penjajah barat melalui usaha diplomasi, iaitu Raja Mongkok membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika dan Perancis. Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya. Ini merupakan kepala ayat. Okay. Itu merupakan kepala ayat. Okay. Pangkal ayat. Kena ada. Okay. Melalui usaha diplomasi. Diplomasi, dia bagi fakta yang pertama. 1 markah. Iaitu Raja Mongkot membina hubungan baik dengan negara barat. Dengan kuasa barat, ini adalah huraian. 1 markah. Dia ada contoh seperti British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Okay? Seperti British, Amerika Syarikat dan juga Perancis.
Ini contohnya. Ya, bermakna sekarang kita dah dapat 3 markah. Dia nak berapa markah? Dia nak 4 markah. Satu lagi kalau kita nak. Ya, tetapi kita pelajar cemerlang. Ya. Jak cikgu apa pula? Semudah itu. Yes. Cikgu nak salin screenshot je. Ambil picture dah. Ya. Seterusnya. Ya. Saya letak seterusnya tu apa? Itu penanda wacana. Kalau contoh satu, salah macam mana? Contoh tu bagi satu saja tak apa. Okay. Kalau kata bagi 3, British, Rusia, Perancis, satu salah. Dikira markah. Boleh Asfariza kata perenggan baru ya. Okay. Contoh memang ada markah. Ya, digalakkan untuk buat perenggan berlainan. Digalakkan. Okay. Kalau contoh lebih pada fakta, contoh ada 5 tapi 1 markah je. Okay. Seterusnya. Memang nak kenal letak contoh ke, kata contoh tak ada markah. Kalau tak ada contoh, dia bagi markah atas fakta dan huraian. Okay. Tengok. Kita teruskan dulu dah. Okay. Seterusnya, usaha pemodenan melalui pelaksanaan birokrasi barat dalam pentadbiran keuangan. Pentadbiran keuangan, /pelabuhan, /kastan, /kenderaan, /polis dan serta melantik 80 orang penasihat barat di bawah masuk untuk melatih pegawai tempatan. Contohnya penasihat ketenteraan daripada Perancis. Okay, tengok. Okay. Yes. 3 fakta, 1 huraian diterima. 4 markah. Okay. 1 fakta, 3 huraian diterima 1 markah. Diterima 1 markah. Diterima 4 markah. Seterusnya, pemodenan. Melalui usaha pemodenan, dia dapat fakta 1 markah. Melalui pelaksanaan birokrasi barat, 1 markah. 1 fakta, 1 huraian. Boleh ke? Yes, boleh. Dalam pentadbiran keuangan. Tengok pentadbiran keuangan, pelabuhan, kastan, ketenteraan, polis. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bubuh 1 je. Dah tak apa. Nak bubuh 5 pun tak apa. Bubuh 1 pun tak apa. Bubuh 1 dapat 1 markah. Bubuh 5 pun dapat 1 markah. Faham? Serta, tengok keuangan. Serta, itu contoh, serta melantik 80 penasihat barat. Dia masuk 1 markah penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan. Melatih 1 markah. Contohnya ketenteraan dari Perancis. Contoh. Kenapa pelajar tak tanya saya ni? Melantik 80 orang penasihat. Cikgu, saya tak bubuh cikgu 80 cikgu. Dapat markah ke cikgu? Kenapa tak tanya? Cikgu, saya bubuh. Tapi bukan 80 cikgu. Saya bubuh 180. Saya bubuh 800. Saya bubuh 13. Maksudnya, salah dari segi angka. Kenapa tak tanya? Kenapa diam pula? Arifah, kenapa diam? Cikgu ada beberapa cikgu. Kalau tulis, beberapa tak sempat baca. Kenapa cikgu? Adik Putra tanya. Okey. Salah sebab fakta disalahkan cikgu. Sebab boleh? Apa ni? Nurin, what do you mean? Kalau apa-apa berkaitan nilai, tak dapat nak baca. Okey. Cikgu kalau tulis beberapa boleh dikira ke? Beberapa apa tu, Marisha? Tengok. Saya nak sebut, saya tadi
beberapa orang penasihat. Okey. Dia tanya beberapa orang penasihat. Okey. Kalau katalah sekarang ni pelajar bubuh serta melantik 80 salah. 80 tak bubuh. Okey. Dia terus kepada melantik. Tadi saya tengok ada yang tanya tu. Okey. Beberapa orang pegawai barat diterima. Okey. Penasihat barat diterima. Okey. Sebab kodin ataupun markah dia nak kepada penasihat barat. Melantik penasihat barat. Okey. Bukannya dia nak kepada angka bilangan tu. Sebab itulah kalau kata melantik 72 orang penasihat barat. Boleh diterima. Kenapa? Sebab dia nak kepada penasihat barat. Okey. Tengok. Seboleh-boleh tak payah taruh nombor lah. Takut salah. Yes. Tak apa. Tak bubuh nombor pun tak apa. Yang ada melantik penasihat barat untuk melatih pegawai tempatan. Contohnya penasihat ketenteraan daripada Perancis. Okey. Dapat 9 isi. Maksimum 1 markah. Cikgu kata dengan fakta bagi dia 1. Tak nampak, tak sempat. Okey. Boleh. 9 markah. Okey. Simulasi 2. Okey. Simulasi 2. Bagaimanakah rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada raja dan negara? Okey. Bagaimana? Teruskan. Mematuhi undang-undang, percaya Tuhan, menumpahkan tangan setia, menjadi tentera adiputera betul, mentaati raja betul. Contohnya membina air sumpah, mematuhi undang-undang bersama dengan menjadi badan tidak meraka, taat setia, mengikut rukun negara. Okey? Lagi apa lagi? Sebut lagi, sebut. Sebelum saya sebut. Sebelum saya sebut. Okey. Saya akan sebut sekarang. Yang saya sebut. Terima kasih kepada pelajar yang telah menaik, menyebut semua saya tengok tu betul. Memupuk, menghormati raja, meningkat dengan segi pilihan. Okey, tengok cara kita jawab. Okey, cara kita jawab. Cara rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah ialah mematuhi undang-undang, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak menderhaka kerana takut terkena tulah. Selain menjadi tentera, rakyat juga menghadiri majlis umum seperti gotong royong dan menjadi pendayun ataupun pengayuh kapal perang. Banyak lagi. Ada lagi isinya. Saya ambil isi ini saja. Okey. Mematuhi arahan pemerintah dapat 1 markah. Tidak menderhaka kepada 1 markah. Kerana takut tertipu tulah 1 markah. Okay. Setelah itu menjadi tentera 1 markah. Okay. Seterusnya rakyat menghadiri majlis umum 1 markah. Contohnya seperti gotong royong dapat 1 markah dan menjadi pendayung ataupun pengayuh kapal perang. Banyak lagi isi ada. Sistem kerah. Apa tu lagi? Apa lagi ada. Maknanya cukup dah 7 isi kali 1 maksimum 4 markah. Maksimum 4 markah.
Slot yang ketiga, panduan untuk menjawab soalan esei. Ya. Saya nak tanya admin kita tolong WhatsApp mesej saya. Okey, bolehkah kita nak teruskan ataupun kita nak sambung untuk slot yang akan datang untuk soalan esei dan soalan kebat untuk 2 jam lagi. Okey. Kita kata admin. Okey. Kalau kita sebut malam ni, ini cadangan saya, pandangan saya. Kalau kita teruskan malam ni, saya rasa saya tak boleh nak terangkan dengan detail macam mana untuk esei. Okey, macam mana untuk kebat dengan masa yang sangat terhad. Kalau kita masuk pada kelas akan datang 2 jam lagi. Okey, insya-Allah kita akan boleh buat yang terbaik, esei yang terbaik, kebat yang terbaik. Okey, minta admin okey, kita bagi peluanglah kepada pelajar dalam masa 2-3 minit lagi untuk tanya. Baik cikgu, terima kasih sebab kongsi ilmu. Game. Rajiskana kata sambung, start pukul berapa lagi ni cikgu? Kita start pukul 8 sehingga pukul 10, 2 jam. Sepatut 2 jam tu kita boleh lah habiskan 2 jam, setengah jam. Tapi saya memang tak boleh habis. Saya nak pastikan pelajar apabila saya terangkan, pelajar mesti faham. Kalau nak bagi slide saja, okay? Oh no. Nanti kita, okay, saya bincang dengan admin, satu tarikh lain, kita akan bincangkan balik bagaimana teknik untuk menjawab, okay, soalan esei dan juga soalan kebat. Sebab kebat ni banyak sangat kita nak terangkan. Ada 7 jenis kebat. Okay? Dan apabila kita buat kebat, kita akan buat latihan kebat. Okay? Boleh saya tanya sekali lagi, kita sambung semula. Boleh tak? Ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang... Okey, saya rasa kita jumpa pada kelas akan datang. Saya rasa itu saja untuk kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas akan datang. Okey, harap semua pelajar boleh meluangkan masa untuk kita bincangkan balik soalan-soalan kita pada kelas akan datang. Boleh ya? Okey, saya minta maaflah jika ada tersilap, terkasar bahasa. Okay, insya-Allah kita jumpa pada kelas akan datang. Sama-samalah kita doakan untuk semua anak-anak cemerlang yang ada di talian, mendapat kecemerlangan untuk kertas 1 dan untuk soalan struktur. Soalan esei, kita jumpa pada kelas akan datang. Begitu juga dengan soalan kebat. Okay? Assalamualaikum. Saya akan keluar apabila semua pelajar keluar menghormati pelajar.